yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk bicara hadis kita. Yang mana sebelum ni kita telah melakukan bicara hadis bersama dengan Maulana Husin. Jadi kali ini kita bersama dengan Maulana Ihsan untuk bicara hadis yang diberi tajuk memahami hadis cara muhaddisin. Jadi hari ini kita akan bincang mengenai beberapa hadis yang agak polemik ataupun menjadi perbahasan yang sangat kuat di antara sarjana hadis. Jadi yang tu kita akan tanya satu persatu kepada Maulana, dan seterusnya kita akan melihat fatwa ataupun pendapat ulama bagi penangat untuk menerangkan hadis-hadis tersebut. Jadi untuk permulaan kita hari ini, kita akan membuka sedikit perbicaraan hadis oleh Maulana Ihsan mengenai tajuk kita hari ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan Maulana Ihsan untuk memulakan mukadimah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim telah memberikan kita taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan segala kewajipan kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita taufik untuk kita hadir ke sini untuk kita mengikuti satu sesi pembahasan berkaitan dengan ulumul hadis. Jadi sebelum kita teruskan, saya rasanya dah kenal semua sebab saya pun ni bukan orang yang terkenal ataupun orang yang masyhur. Ustaz biasa-biasa je lah. Sepatutnya saya tak layak nak duduk sini. Ramai lagi ulama-ulama di luar sana yang lebih layak lagi. Tapi walau macam mana pun, insya-Allah lah, sebagai memenuhi ajakan ataupun permintaan daripada sahabat saya ni, Ustaz Hafiz, saya hadirlah dan saya cubalah berkongsi setakat mana ilmu yang saya ada, yang saya pelajari selama ini untuk tuan-tuan sekalian. Jadi dan saya pun bukanlah seorang pakar hadis, tetapi insya-Allah kita berusaha dalam apabila kita mempelajari satu ilmu itu, kita harus berusaha supaya kita mencapai darjat tahqiq, sama ada ilmu hadis atau ilmu fiqh atau ilmu akidah, ilmu apa saja, biar sampai tahap tahqiq benar. Jadi saya sedang berusaha lah dalam usia yang nak kata muda tak muda, Ustaz. Baru 42. Biasanya orang tahqiq ilmu dia bila umur dia 50, 60, 70, insya-Allah tahqiq. Sebab ilmu ni perlu tul zaman. Perlu kepada masa yang panjang. Satu orang yang begitu genius sekalipun, dia tak mungkin dapat kepahaman dalam masa yang singkat. Salah satu syarat daripada nak tahqiq dalam ilmu, kita perlu masa yang panjang. Masa yang panjang itu yang mengajar kita macam mana nak matang dan memahami ilmu-ilmu tersebut. Banyak pengkajian perlu dibuat, banyak kitab-kitab perlu dibaca, banyak lagi ulama perlu kita rujuk sebelum kita terburu-buru membuat satu keputusan dalam bidang ilmu. Jadi saya pun masih di peringkat tu, tapi kerana dijemput, tak apalah, saya kongsi sedikit sebanyak yang telah Allah anugerahkan kepada saya.
Okey, yang pertama tajuk kita tadi sebagai kata ustaz saya ni, Ustaz Hafiz ni, memahami hadis menurut cara muhaddisin. Jadi sebelum kita teruskan, saya nak bahas dulu tentang 3 perkara yang berkaitan dengan tajuk kita lah. Yang pertama dia kata memahami. Memahami. Jadi sebenarnya antara isu yang paling besar sekali yang menyebabkan berpecahnya fahaman-fahaman, berbezanya pendapat-pendapat, munculnya mazhab-mazhab, kelompok-kelompok disebabkan masalah ni. Bagaimana nak memahami? Kita sedia maklum bahawa Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama syariat kita. Tetapi untuk memahami Quran dan hadis itu bukan satu perkara yang mudah. Disebabkan itu para ulama telah mengeluarkan ataupun telah mengadakan suatu bidang ilmu yang namanya usulul fiqh. Usul fiqh. Maksud usul fiqh itu kalau kita lihat dari segi bahasa, usul itu bermakna asas. Usul itu adalah asas-asas. Al-fiqhu itu kefahaman. Jadi ilmu usul fiqh itulah yang mengajar kita macam mana kita nak memahami sesuatu. Tanpa mempelajari ilmu usul fiqh, kita tak akan dapat faham. Kita tak akan dapat faham Quran maupun hadis. Jadi ilmu usul fiqh itulah yang mengajar kita macam mana nak memahami Quran dan hadis. Itu gunanya ilmu usul fiqh. Jadi tadi kan tajuk kita memahami hadis. Jadi bukan semua orang boleh faham hadis. Fokus kita hari ini hadis lah. Sama saja dengan Quran juga. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis, ulama menyusun satu bidang ilmu namanya usulul fiqh, asas-asas kefahaman. Macam mana nak memahami nas-nas ayat-ayat Al-Quran dan juga nas-nas hadis. Bukan semudah tu saja secara literal baca, terjemah, tidak. Bukan. Jadi satu bidang ilmu yang sangat sulit, yang dikuasai betul oleh para mujtahid. Syarat utama satu orang tu nak jadi mujtahid kena tahu ilmu usul fiqh. Tanpa ilmu usul fiqh, macam mana nak faham? Tak mungkin memahami. Dan di dalam ilmu usul fiqh itu kita tahu sejarah dia ada tariqah mutakallimin. Dan yang kedua ada tariqah fuqaha. Tariqah mutakallimin ni bermakna dia mengeluarkan usul dulu daripada Al-Quran dan hadis juga. Kerana Al-Quran bukan saja mengeluarkan hukum, hadis bukan saja mengeluarkan hukum, malah mengeluarkan juga kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah. Maka ulama-ulama usul telah menggali kaedah-kaedah dan usul-usul daripada Quran dan hadis, kemudian mengeluarkannya, dijadikan sebagai usul. Itu kaedah mutakallimin. Kemudian baru dikeluarkan furuk-furuk tadi, cabang-cabang daripada usul tadi. Yang kedua, tariqah fuqaha, iaitu dia mengkaji furuk-furuk yang telah dikeluarkan, maka mencari persamaan yang boleh dijadikan usul, yang mana terjadinya furuk tadi dengan sebab usul tersebut. Contohnya mazhab Hanafi, terkenal dengan tariqah fuqaha. Sebab imam mereka, Imam Abu Hanifah, telah mengeluarkan furuk-furuk hukum tanpa memberitahu apa usul dia. Maka anak murid dia, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hassan Syaibani, telah mengkaji usul imam dia, kemudian mengeluarkan usul daripada furuk tersebut. Apabila mengeluarkan usul daripada furuk itu namanya tariqatul fuqaha. Maka ada dua tariqah dalam nak memahami Quran ataupun hadis. Satu tariqah mutakallimin, satu tariqah fuqaha. Kemudian datang ulama yang seterusnya pada zaman Imam Subuki, kurun ke-7 ke-8, dia menggabungkan dua tariqah ni jadi jam'ul jawami'. Dia menggabungkan tariqah mutakallimin dan tariqah fuqaha. Jadi dinamakan kitab usul dia Jam'ul Jawami'. Maknanya mengumpulkan kedua-dua tariqah ni. Maka boleh kita kata antara kitab usul yang utama itu adalah kitab Jam'ul Jawami' yang dikarang oleh Imam Tajuddin Subki. Jadi sesiapa yang ingin betul-betul nak memahami Quran dan hadis perlu menguasai ilmu usul fiqh. Tanpa ilmu usul fiqh tak akan dapat faham. Sebab apa yang dibahas dalam ilmu usul fiqh itu adalah masadir tasyri'i. Sumber-sumber agama kita. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu yang utamalah kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada yang mukhtalaf fi, seperti qaul sahabat,
amalul ahlil Madinah, sadduz zara'i, istihsan, maslahah mursalah, syarak man qablana, dan lain-lain lagi. Ada 10. Dr. Mustafa Bura tu ada mengarang kitab yang adillah, yang mukhtalafi, ada 10. Maknanya setelah 4 tadi, maka ada lagi 10 kaedah nak istinbat atau nak istinbat hukum atau nak memahami hadis Al-Quran. Jadi kalau orang tak menguasai itu, walaupun dia seorang muhadisi yang besar sekalipun, dia seorang muhadis yang besar, tanpa ilmu usul fiqh dia tak akan faham. Mungkin pahaman dia akan bercanggah dengan ulama lain. Jadi sebenarnya tajuk kita ni tajuk yang besar ni. Tajuk yang besar sebenarnya. Sebab nak memahami hadis, maknanya memahami salah satu sumber syariat kita. Dia sebenarnya sama saja di dalam Al-Quran. Cuma beza antara nak memahami hadis dengan memahami Al-Quran, Al-Quran itu tidak perlu dikaji sanad dia. Itu saja. Al-Quran itu tidak perlu dikaji sanad dia sebab apa? Semua ayat Al-Quran itu mutawatir. Ijma' sepakat mengatakan Al-Quran itu riwayat dia mutawatir. Tidak ada ayat ni sahih, ayat ni dhaif, ayat ni hasan, tak ada. Semua ayat Al-Quran dia mutawatir. Termasuklah 7 kiraat yang berbeza itu hanya berbeza dari segi kiraah saja. Kiraah sab'ah tu kan, memang Al-Quran tu dibaca dengan 7 kiraah. Kalau kita kan kiraah Imam Asim bin Abi Najud, riwayat Imam Hafiz. Jadi dalam Al-Quran tidak dibahas sanad. Jadi hadis ni ada satu keistimewaan dia, itu dibahas sanad dia. Dibahas tentang sanad. Jadi mula-mula sekali satu orang nak belajar ilmu hadis, dia kena tahu dulu sejarah pengumpulan atau pentadwinan hadis. Itu mula-mula sekali kena belajar sebelum dia nak terus faham hadis. Bagaimana hadis-hadis Nabi dikumpulkan. Masyurnya, semua tahulah rasanya kalau yang minat ilmu hadis, setelah hampir 100 tahun Nabi wafat, baru dikumpulkan hadis-hadis atas perintah Khalifah Umar Abdul Aziz. Kan dia kata, aku takut indirasul ilm, ilmu itu pupus. Hadis-hadis Nabi yang dihafal oleh para sahabat itu pupus bersama dengan kematian sahabat. Dia yang mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan hadis. Bayangkanlah dah hampir 100 tahun dia jadi khalifah kan, tahun 98 Hijrah kalau tak silap saya. Kalau tak silap dia bahayanya rakaman ni silap sikit je. Tu silap tu dia kata. Itu boleh baca sendiri sejarah. Jadi bila dikumpulkan hadis tersebut hampir 90 tahun ataupun 100 tahun Nabi dah wafat, maka perlu kaji sanad dia. Sebab apa? Daripada Nabi nak sampai kepada orang yang hidup ke zaman ke 90 tahun, 100 tahun tu kan, mesti ada banyak perawi tu. Maka di situ ada satu ilmu yang khusus mengenai ilmu hadis ni, ilmu sanad. Mengkaji sanad-sanad, mengkaji perawi-perawi. Maka muncullah lagi ilmu yang seterusnya setelah ilmu sejarah pentadwinan hadis, ilmu mengkaji tentang rawi dan sanad. Siapa perawi ni, di mana dia lahir, di mana dia meninggal, bandar mana pernah dia pergi, bandar mana dia tak bisa, siapa guru dia, siapa nak murid dia, berapa hadis diriwayatkan, macam mana dia punya kekuatan hafalan, macam mana akhlak dia, dibahas. Kemudian adakah bersambung atau tidak sanad tersebut, dibahas. Jadi ilmu hadis ni perlu dibahas sanad-sanad dia sebab apa? Dia tak sama macam Quran. Quran selesai dah, tak perlu bahas sanad, tak ada sanad. Jadi kita boleh kata seorang muhaddis ini dia memang pakar dan mahir dalam ilmu rawi dan sanad. Itu selalunya lah kalau bila kita dengar muhaddis ini, maka dia ni pakar dan dia mahir dalam mengkaji sanad, begitu juga tak kurangnya matan. Matan hadis itu pun memang perlu dikaji juga sebab ada matan-matan yang mengandungi penambahan, pengurangan, riwayat bil makna. Kemudian ada yang muttarib, yang matan-matan yang ittirab macam ni, hadis ni kata lain, ini kata 2 qolah, ini kata 40 qolah. Dia panggil matan yang ittirab, muttarib, hadis muttarib. Itu perlu dikaji. Satu lagi namanya ilmu mustalah hadis. Jadi sebenarnya untuk memahami hadis ni bukan perkara yang senang. Jadi dikaji hadis tersebut dari sudut sanad dia supaya hadis tersebut sama ada makbul atau mardud. Itu tujuan dia. Jadi untuk mengkaji sanad-sanad hadis sama ada hadis tersebut makbul atau mardud, itulah kerja muhaddisin. Itulah kerja muhaddisin. Dan kemudian kita kena tahu makbul atau mardudnya hadis tersebut berbeza menurut bidang-bidang masing-masing. Itu kemudian kita akan bahas seterusnya. Okey. Kemudian setelah hadis itu diterima, barulah akhirnya boleh diambil dan difahami dulu matan hadis tersebut,
untuk dijadikan sebagai hukum ataupun hujah, sebagai hujah yang menyokong hukum. Maka di situ terlibatlah pembahasan sama ada lafaz hadis tersebut am ataupun khas, mujmal atau mubayyan, mutlak atau muqayyad, nasih atau mansuh, nas atau zahir atau mushtarak atau muawwal. Itu pernah dengar? Siapa yang ngaji usul fiqh dia dengar. Jadi ilmu-ilmu tersebut perlu dikuasai dulu sebelum nak memahami hadis. Kemudian ada lagi dia panggil jam'ut turuq, mengumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan perkara tersebut. Bukan ambil satu hadis terus hukum daripada hadis tersebut. Kena kumpulkan seluruh, termasuk Al-Quran juga tak boleh letak tepi. Kalau mengkaji hadis tak boleh letak tepi Quran. Dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada hadis termasuk ijma' juga perlu dimasukkan dalam bab yang sama baru dikaji. Maka di situ kita akan tengok mana ada hadis yang mungkin bercanggah dengan hadis yang lain. Jadi macam mana kalau ada hadis yang bercanggah dengan hadis yang lain, bagaimana nak buat? Mungkin yang ni lebih sahih, ini sahih juga. Itu kan bukan semudah. Setelah dipilih seluruh hadis yang betul-betul, baru dipahami matan dia. Baru boleh dikeluarkan hukum daripada situ. Bukan kerja yang mudah sayang weh. Jadi hari ni orang, muhadis. Baca satu hadis terus keluar. Jadi itu mana kena betul-betul memahami. Jadi hadis tadi saya dah sentuh sikit. Salah satu daripada sumber syariat kita hadis. Jadi kan memahami hadis. Kemudian mengikut cara muhaddisin. Jadi tiga tadi yang dalam penerangan saya tu saya rasa dah melengkapi. Itu sebagai mukadimah saja, nanti seterusnya kita akan bahas lagi insya-Allah.